Tahukah anda banyak sebenarnya manfaat yang boleh kita perolehi daripada berkebun? Berkebun bukan sahaja dapat menjadikan sesuatu ruangan laman itu lebih cantik dan tersusun, malah ianya juga dapat membantu kita untuk berasa lebih sihat sama ada secara fizikal maupun mental. Berkebun dikatakan dapat membantu kita untuk meningkatkan daya ingatan menjadi lebih kuat. Berdasarkan Journal of Alzheimer's Disease, aktiviti menanam tumbuh-tumbuhan merupakan salah satu cara untuk menjaga kesihatan otak kita sekaligus dapat mengurangkan risiko penyakit Alzheimer sehingga ke 50% kerana ianya memerlukan fokus yang tinggi. Walaupun dianggap sebagai salah satu aktiviti kardio, aktiviti berkebun juga sebenarnya dapat meningkatkan kesihatan jantung kita. Berkebun dianggap sama apabila kita melakukan aktiviti larian, namun ianya dapat membantu kita untuk mengurangkan risiko sakit jantung dan strok sebanyak 30%. Tahukah anda berkebun juga dapat membantu kita meningkatkan koordinasi dan kekuatan tangan kita dalam melakukan aktiviti harian. Berkebun merupakan cara yang efektif dan bermanfaat dalam meningkatkan kekuatan tangan kita untuk terus kekal fleksibel dan tidak lemah. Bukan sahaja dapat dijadikan sebagai hobi di waktu lapang, malah dengan melakukan aktiviti berkebun juga ternyata banyak memberi pelbagai manfaat yang berguna dalam kehidupan seharian kita, tidak kira muda ataupun tua. Pendapat menyatakan lelaki yang membuat aktiviti kecergasan dan ke gimnasium nampak seksi. Namun kini rutin saya berubah setelah saya mendengar pendapat yang lelaki berkebun kelihatan lebih seksi. Inilah rutin harian saya sekarang, iaitu berkebun. Namun persoalannya, adakah lelaki berkebun itu nampak seksi? Saya sendiri tak pasti. Namun, saya mencuba. Macam mana? Seksi ke tidak? Oh, wow. Macam mana segi? Seksi ke tidak Fahrin Ahmad kita? Yang penting dia cuba untuk nampak seksi. Oh, tapi saya rasa sangat-sangat seksi ya Fahrin sebab berkebun dengan kain pelikat. Mahal tu tahu sebenarnya. Okey, itu bagus. perkongsian oleh rakan setugas kami dan macam abang pada kami juga itu Fahrin Ahmad. Okey, mungkin akan menimbulkan persoalan adakah betul-betul ataupun sebenarnya lelaki berkebun ni seksi? Okey, baik. Saya tadi dah katakan okey, bagi saya memang nampak seksi. Fahrin Ahmad tadi pun nampak keseksiannya. Okey, baik, kita akan bersama dengan dua orang tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Karl Syafiq Ibrahim dan juga Encik Said Saleh Said Sulaiman. Hello. Selamat tengah hari. Hello. Hai. Apa khabar Syafiq? Apa khabar Encik Said? Alhamdulillah, sihat. Okey, Segi, kalau kita tengok daripada senyuman tetamu kita pada hari ini, nampaklah seksi tu sikit. Okey, tapi saya nak tanya dahululah. Bagi kedua-dua lelaki, tetamu lelaki kita, tadi Fahrin Ahmad nampak seksi ataupun tidak berkebun? Fahrin Ahmad dia kalau tak berkebun pun dia seksi lah. Wah. Simpri dia Okey. Encik Said, apa kata Encik Said? Saya rasa memang saya pun ada hobi yang sama. Pagi-pagi memang saya akan berkain pelikat dan pergi tengok kebun dulu. So memang saya akui memang nampak agak happy. Jadi Segi maknanya memang ramai lelaki kalau berkebun dengan kain pelikat. Betul lah apa yang Fahrin buat tadi tu. Okey, tetapi topik kita pada hari ini bukan saja nak bertanya sama ada lelaki yang berkebun ni seksi ataupun tidak. Tapi sebagai permulaannya kan kepada Encik Said terlebih dahulu. Sejak bila mula berkebun dan bagaimana berkebun ni dapat membentuk peribadi Encik Said sendiri yang secara tak langsung dilihat sebagai seksi oleh orang lain? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada WHI kerana menjemput saya pada hari ini. Nama saya Said Saleh bin Said Sulaiman, selaku pengurus Sulaiman Plantation. Saya mula berkebun ni sejak sekolah menengah. So, yang mulakan ni adalah ayah saya, Said Sulaiman. So, saya memang dibesarkan dalam keluarga pertanian. Dan apabila saya
tamat pengajian, ayah saya memang minta untuk saya bantu dia di ladang daripada tahun 2015. Daripada tahun situlah saya mencari banyak ilmu-ilmu daripada program-program kerajaan dan juga pergi jumpa sendiri dengan mentor yang berjaya untuk belajar tentang teknikal tanaman. Sebab apa, kalau kita tengok teknikal tanaman ni kena ada experience baru boleh tanaman menjadi lah. Kalau tak, dia kita akan mudah give up dan kita akan ada rasa down dan tak boleh sustain dalam aktiviti ini. Dan dari segi membentuk diri saya, berkebun ni melatih diri saya menjadi lagi penyabar lah, sebab tak semua projek yang kita buat tu akan jadi 100%. Betul. Sebab atas kertas tak sama dengan apa yang kita praktikal buat dekat field. So dekat situ saya dari hari ke hari saya akan belajar something baru tentang boleh saya buat aktiviti di ladang. Wow, baguslah Encik Said. Memang Encik Said berkata penyabar itu. Mungkin itu yang susah dalam orang yang ingin berkebun kan, sebab kita kena tunggu prosesnya. Kadang-kadang menjadi, kadang-kadang tidak menjadi. Saya tu kurang sabar tu Sugi. Dia taugih tak jadi. Saya hari ini akan memberitahu seluruh penonton lah, semua orang yang Yana tanam taugih tak jadi. Okey, baik. Dan kita nak tanya kepada Syafiq pula. Syafiq, kalau kita lihat Encik Said dah bermula sejak dari sekolah menengah dan secara besar-besaran sekarang. Syafiq sendiri pun suka, orang kata, berkebun, menanam pokok-pokok bunga. Tapi apa yang bagaimana impaknya terhadap Syafiq sendiri? Okey, baiklah Sugi. Okey, dia cerita dia macam ni. Saya sebenarnya memang berminat dengan tumbuh-tumbuhan ni sejak saya bersekolah lagi. Selalu saya dibawa oleh ayah saya membantu dia di kebun. Dululah waktu sekolah kan, dia ada tanam macam-macam pokok buah-buahan lah di kebun dia. Bukan setakat menebas, bukan setakat mungkin menanam. Masa saya kecil-kecil pun saya selalu bantu nenek saya tanam jagung di kebun dia. So memang saya terdedah dengan tumbuh-tumbuhan dan juga tanaman sebenarnya dari kecil. Jadi kata apa, minat terhadap pokok ni memang sentiasa ada dalam diri saya. Tetapi ialah disebabkan mungkin kerjaya dan sebagainya, saya terpaksa mungkin kata apa, hobi tu mungkin bukan dilupakan tapi ditinggalkan tanpa saya sedari. Okey. Tapi mungkin dalam masa setahun dua ni saya kembali yang kata apa, membuatkan minat saya itu makin kata apa, saya kembali bertanam tumbuh-tumbuhan dan juga tanaman pokok-pokok dan sebagainya. Bukan setakat bunga, sayur dan sebagainya di halaman rumah. Maklumlah kita kan PKP kena lockdown dekat rumah kan. Jadi itu sebenarnya memberikan keterangan. Tapi kan Syafiq, kalau boleh kongsikan juga apa antara sayur-sayuran dan bunga-bungaan yang ada di rumah dan kediaman Syafiq? Kalau tadi kan mungkin ada visual sikit tu, saya ada tanam macam, saya dah cuba mula tanam tumbuhan seperti sayuran seperti tomato, saya tanam kobe, saya tanam brokoli. Semuanya sayuran-sayuran yang saya sendiri suka untuk makan dan saya suka untuk masak. Jadi senang sebenarnya, kalau kita ada cili yang kita tanam sendiri pun kita boleh ketik saja kalau kita nak guna. Contohnya kita ada pokok kari, kita nak masak kari, kita just petik saja dan terus gunakan. Daripada kita membazir, bukan membazir lah, maksudnya kita kadang-kadang nak guna sikit, tapi kita pergi pasaraya, kita terpaksa membeli dalam satu paket yang besar. Dan sesudahnya yang lebih itu kita tak gunakan dan busuk begitu sahaja. Jadi apa kata kita gunakan apa yang kita tanam? Kan senang. Ya, bagus. Dan sekarang ni nampak di belakang awak pun ada satu pokok apa tu? Dekat belakang tu. Dekat pokok fiddle leaf, kira pokok fiddle leaf lah dipanggil pokok cactus pun. Ini adalah tumbuhan hiasan yang mana tumbuhan indoor yang sekarang ni memang agak famous di kediaman dan dijadikan dekorasi dalam rumah lah ya. Sebenarnya pokok ni ada banyak dekat halaman rumah saya. Saya dah tutkan dia, saya dah orang kata apa, kembangkan, banyakkan lagi dia punya, permaikan lebih banyak lagi lah untuk kadang-kadang saya bagi kawan-kawan, sesiapa yang nak, saya bukannya jual pun, tapi kawan-kawan selalu cakap dengan saya, rumah dah macam nursery ni, macam mana ni? Tapi itu yang best tu juga tu Sugi, bila kita ada banyak tanaman, juga menjemput kepada orang lain juga untuk melihat tanaman kita dan lebih indah lagi kalau kita dapat berkongsi tanaman itu kan Syafiq? Sejuk atau memandang. Saya selalu orang kata apa, daripada mak saya sendiri. Mak saya selalu cakap kepada saya, awak makan hijau, dia cakap. Maksudnya tanah sejuk. Maksudnya kalau kita tanam, menjadi. Alhamdulillah lah. Walaupun adalah eksperimen, contohnya kalau kita tanam sayur macam yang cik saya cakap tadi,
kadang tak jadi. Kadang kita dah tanam, dah tumbuh tunas sampai 45, tiba-tiba sikit bijak, ada binatang pijak, patah, dah nak kena tanam semula dan ambil masa. Dan kesabaran memang perlu ada dalam setiap orang yang nak bertanam ni. Yang penting, seksi itu dalam diri sendiri lah rasa. Kalau Syafiq tangan sejuk, kalau saya tangan panas. Tak boleh tak jadi. Okey, baik. Kita nak tanya kepada Encik Said. Encik Said, kalau kita lihat Syafiq ni membuat bertanam dan sebagainya, walaupun minat tu ada sejak dari remaja, tapi sekadar hobi sahaja sekarang. Bagi Encik Said sendiri, latar belakang belajar marketing, ya, pemasaran. Tapi bagaimana ataupun bila tergerak hati untuk menjadikan ini pertanian sebagai kerjaya Encik Said? Okey, bila saya tamat saja pengajian pada tahun 15, saya dah belajar dekat UTM Skudai. Saya waktu tu memang dapat offer kerja daripada kerajaan dan juga swasta. Cuma pada tu apabila desakan daripada ayah saya sendiri, sebab adik-beradik dah tak ada, semua dah bekerja luar pada Kedah. Ada yang kerja kerajaan, ada yang kerja swasta. So saya menyambut cabaran ayah saya untuk membantu dia di ladang lah. Dekat situ saya pada mulanya memang saya boleh dikatakan forced to enter lah, dipaksa untuk bantu dia. Tapi lama-lama apabila saya tengok bidang pertanian ni merupakan salah satu bidang yang tak ramai anak muda waktu tu 2015 untuk join. Dan dekat situ lah saya rasa ini merupakan salah satu bidang yang ada masa depan yang cerah, sebab waktu tu kita bercakap tentang security makanan, makanan tak cukup dan sebagainya. Itu jadi saya punya turning point untuk tambah lagi minat dalam bidang pertanian. Dan apabila pandemik COVID-19 datang, saya tengok memang apa yang saya predict 2015 tu memang betul. Apabila pandemik datang, orang tak lari pergi airport, orang tak lari pergi train station, orang lari pergi pasar raya beli makanan. Betul. So, makanan ini merupakan salah satu benda yang penting. Kita duduk rumah pun nak kena makan. Tak ada orang duduk rumah tu saja. So sebab tu saya rasa saya memang setakat ni memang boleh dikatakan 100% fokus tentang bidang pertanian yang membantu menjana pendapatan untuk syarikat dan juga keluarga. Tapi kan kalau kita tengok Encik Said pun masih lagi muda juga. Saya ada terbaca artikel tahu Encik Said yang Encik Said kata untuk menarik lebih ramai lagi minat golongan muda untuk bercucuk tanam, sebab dalam fikiran anak-anak muda kita mungkin kalau kita bercakap tentang pertanian ataupun berkebun dan sebagainya ni masih lagi ada konservatif punya cara. Tetapi untuk Encik Said sendiri, apa yang Encik Said lakukan untuk memastikan lebih ramai lagi anak-anak muda, terutamanya apabila Encik Said sendiri ada program internship dan sebagainya, menarik minat mereka dan menjadikan berkebun ini sebagai sesuatu yang dilihat sebagai seksi? Okey, kalau kita tengok zaman dahulu, orang akan cakap bila kita tak dapat kerja, kita akan balik kebun. Kau buat apa? Aku balik kebun tanam jagung je. So dulu orang menganggap berkebun ataupun bertani ni sebagai kerjaya terakhir lah. Kalau tak dapat kerja, baru balik kebun buat projek pertanian. Bagi saya, sekarang zaman tu dah berubah. Saya tengok berkebun ataupun bertani ni menjadi usahawan tani merupakan salah satu kerjaya alternatif. So apa kalau kita tengok sekarang ni peluang pekerjaan sangat terhad, banyak industri yang tak boleh survive akibat COVID. So ramai anak muda sendiri pun saya tengok ramai yang PM saya tanya macam mana nak memulakan projek pertanian, macam mana nak boleh bercucuk tanam bagi menjana pendapatan. Dekat situ saya tengok persepsi anak muda sekarang ni dah bertukar, sebab orang dah melihat berkebun ni merupakan salah satu kerjaya yang boleh menjana ataupun memberikan pendapatan. Dekat situ juga orang melihat berkebun ni sekarang ni dengan zaman teknologi seperti TikTok, konten semuanya, orang dah boleh buat pendapatan sampingan dengan upload video yang style-style sikit dekat TikTok. Orang dah ramai, orang tengok benda-benda tersebut, membuatkan berkebun ni menjadi satu yang menarik. Saya rasa boleh dikatakan seksi lah. Sebab apa? Seksi ni benda-benda yang menarik kan. So dekat situlah boleh ubah persepsi anak muda. Seksi itu juga subjektif. Jadi setujulah dengan apa yang Encik Said katakan. Dan ini dia, kami nak kongsikan bersama dengan anda semua kisah inspirasi juga. Dua orang sahabat yang berkebun, tetapi hasil daripada apa yang mereka tanam tu mereka memberikan sedekah sahaja, tidak mengambil satu sen pun. Pernah kami kongsikan kisah dua sahabat ini. Apa kata kalau kita saksikan sekali lagi? Bermula hanya sekadar hobi di waktu lapang ketika PKP, kini halaman rumah yang dahulunya semak samun bertukar menjadi kebun sayur-sayuran.
Tidak mempunyai ilmu bercucuk tanam yang tinggi, dua orang sahabat karib ini, Zulkifli Ahmad dan Jo Rizal Yazid, tidak menyangka kebun sayuran mereka kini dipenuhi dengan pelbagai tanam-tanaman menarik, sekaligus dijadikan sebagai salah satu sumber untuk bersedekah kepada orang ramai. Okey, selepas PKP 1, 2 sampai ke 3, kami mula rasa bosan sebab tak boleh keluar, tak boleh pergi mana. Kami decide untuk kami tanam sayur dengan niat hasil tanaman kami tu kami nak share dekat orang. PKP 3 barulah kita orang fikir balik, alamak, dah bersemak balik kawasan tepi rumah kita orang. So kita orang plan nak tanam satu benda yang lebih mudah dan boleh bermanfaat untuk kita orang dengan orang lain. Dengan sayur-sayur ni memang kita orang langsung dari awal memang niat untuk share rezeki, tak ada niat nak jual langsung pun. Dan alhamdulillah menjadi sangat-sangat subur dan alhamdulillah ramai yang datang ambil sayur. Sambutan yang diterima oleh masyarakat di sekeliling juga amat memberangsangkan. Bagi mereka, apa yang penting adalah niat dalam diri untuk terus membantu sesetengah golongan yang kurang berkemampuan untuk membeli bekalan makanan harian. Kami tanam untuk kawan-kawan terdekat dengan jiran. Tapi bila dah viral, orang daripada tak tahu daripada mana datang nak sayur. Kita orang rasa lebih bersyukur lah dengan benda mungkin kecil bagi pandangan setengah orang, tapi kita orang rasa macam wow, kita boleh juga membantu orang lain walaupun benda tu benda yang mungkin setengah orang anggap remeh kan. Hanya dengan mempelajari ilmu berkebun di media sosial, bagi mereka antara kepuasan sebalik menderma adalah apabila pengunjung yang hadir turut merasa gembira serta seronok apabila melihat hasil tanaman yang ada. Kita orang just suka-suka, happy-happy supaya kita rasa kita berbaloi. Kita usaha tanam ni, kita dapat rasa, orang lain pun dapat rasa. Sekadar apa yang kita orang ada, kita nak kongsi hasil tanaman kita orang kepada orang-orang yang nak rasa lah. Yang saya rasa macam apa yang terpancar dari muka diorang, diorang dapat sayur yang organik, best untuk menuai sayur-sayur tu. Benda yang simple macam ni pun saya rasa macam untuk kita orang lah, dan memang menggembirakan kita orang. Benda yang kecil tapi orang menghargai dan mendoakan kita. Meskipun rezeki yang dikongsi tidak diberi dalam bentuk wang ringgit, namun ianya sudah cukup memadai untuk dijadikan sebagai salah satu cara dalam membantu orang lain berpeluang bersedekah di samping melakukan aktiviti berkebun. Bagi Zulkifli dan Jo Rizal, peluang yang diberikan amatlah bermakna dan banyak memberi kesan yang positif kepada mereka berdua. Seksi itu bukan sekadar penampilan seseorang ataupun rupa. Apa yang dilakukan oleh dua orang sahabat itu di mata saya nampak seksi. Baik sangat berkongsi rezeki dan tidak berkira langsung. Betul. Kan? Dan ini juga apa yang Sugi katakan tadi. Kalau awal-awal tadi Sugi kata ialah bila bercucuk tanam dengan peluh dan sebagainya, itu mungkinlah boleh juga ditafsirkan sebagai seksi. Tetapi saya nak tanya juga kepada Syafiq. Sebenarnya kan di mata wanita, seksi itu adalah lebih kepada apabila mereka berbudi dengan tanah. Apabila mereka menunjukkan sifat-sifat yang seperti kesabaran dan juga membantu orang lain. Ini sebenarnya yang dari pandangan kami sebagai wanita yang ditafsirkan juga sebagai seksi. Adakah ini juga yang dilihat oleh anda sebagai lelaki apabila dikatakan lelaki berkebun ni seksi? Tergelak dia. Hasil tanaman itu sendiri nanti, itu yang seksi saya rasa lah. Sebab gesture ataupun mungkin kita punya niat untuk memberi kepada keluarga, isteri dan sebagainya. Saya tak ada isteri kan, jadi saya makan sendirilah. Mungkin memberi ke jiran dan sebagainya, itu adalah satu perbuatan yang seksi saya rasa. Sebab apa? Sebab kita usahakan sendiri dan apabila dia berjaya dan juga membuahkan hasil, kita memberi kepada orang untuk merasa. Dan saya sangat tepuk tanganlah kepada kedua-dua abang kita tadi itu. Mereka bertindak dengan cukup berkesan sekali.
sampaikan orang yang dia sendiri tak tahu dari mana pun datang bertemu dengan mereka. Dan juga encik saya pun ada jadi idola saya sekarang ni. Betul, sebab saya pun ada impian sebenarnya sebab mungkin kita ada orang kata apa sedikitlah tanah keluarga yang perlu diusahakan. Jadi saya bercadang untuk mengusahakan dengan membuat tanaman berbagai jenis orang kata apa cili dan juga bunga kantan. Itu adalah perniagaan saya lah, perniagaan makanan. Tapi mungkin daripada kita membeli mendapatkan bahan mentah tu daripada tempat lain, apabila kita sendiri dan juga tuai hasilnya dan juga menghasilkan produk sendiri. Betul. Itu adalah impian saya satu hari nanti. Dan betul. Dan apa yang Syafiq kongsikan ni juga telah dilakukan oleh ramai juga selebriti. Sebagai contoh penyanyi terkenal Ayu Damit, pelakon terkenal Amirul Afendi, semuanya sudah kembali berbakti dan berbudi kepada tanah. Okey, baik. Dan saya tanya kepada Encik Said. Saya terbaca satu artikel Farmers Weekly di United Kingdom lah. Artikel itu berkata yang wanita rasa lelaki yang berkebun ataupun bergiat dalam industri pertanian ni pandai menguruskan wang. Lepas tu hatinya lembut. Jadi nak tanya kepada Encik Said, betul ke Encik Said daripada pengalaman sendiri, adakah Encik Said lebih menjadi seorang lelaki yang lebih orang kata penyayang, lembut, penyabar tadi dah berkata, dan itu menjadi antara faktor orang kata wanita suka pada Encik Said, dikatakan seksi? Okey, saya rasa itu saya nak kata semua orang ada personality yang sama, saya rasa tak boleh. Cuma mungkin kajian tu dilakukan untuk sample size tertentu saja. Tapi dari segi personality tu dikatakan menguruskan kewangan, penyabar dan penyayang tu. Sebab apabila kita berkebun, apabila kita menguruskan projek, of course kita akan ada bajet, kita akan ada perbelanjaan. Dekat situlah kita akan buat jualan. Dan dekat situlah kita akan belajar untuk menguruskan aspek kewangan dan kita akan letakkan beberapa peratus untuk saving dan sebagainya. Dekat situ juga kita akan kira kos dan mungkin dekat situ banyak usahawan-usahawan yang boleh belajar dan banyak kalau kita tengok anak muda yang nak berkebun pun, dia orang nak belajar tentang aspek pengurusan kewangan dan juga projek, boleh mulakan projek pertanian. Saya rasa memang salah satu medium yang terbaik untuk kita belajar. Dari segi mata wanita tu saya tak pasti, tapi saya rasa semua orang tahu kalau kita ada good recording ataupun good track record spending semua ni, itu merupakan salah satu attitude yang semua orang suka sebab kita boleh tengok dia punya cermat perbelanjaan dan sebagainya. Betul. Dan Sugi, kalau dulu kan kriteria seorang wanita lihat dalam lelaki adalah mungkin tall, dark and handsome. Lepas ni kita tambah lagi satu, suka berkebun. Actually, Yana berkata tall, dark, handsome. Dalam artikel tu berkata yang wanita suka apabila lelaki orang kata di bawah cahaya matahari, kulit kan gelap sedikit kan. Dia suka kulit warna tan ini dan itu dinampakkan sebagai seksi. Jadi nak tanya kepada Syafiq jugalah. Syafiq, katanya lelaki yang pandai menguruskan wang, yang bergiat dalam berkebun dan pertanian ni tidak suka menunjuk-nunjuk. Dia simple, chill, pandai memasak. Senang kalau nak dating dia yang masak. Lepas tu ada senang sahaja berbarbecue dan sebagainya. Kalau untuk Syafiq, betul ke Syafiq? Pernah ke awak masak untuk orang yang special? Okey, masak tu sebenarnya adalah hobi saya. Keluarga saya adik-beradik semua lelaki, jadi semua kena belajar memasak dengan mak lah. Kena langsung. Jadi itu saya anggap sebagai satu kebolehan yang diturunkan secara tak sengaja dan kita ada bakat untuk buat. Jadi bila kita buat, kita seronok sebenarnya di dapur memasak untuk orang lain makan. Kita dapat kepuasan juga bila orang suka makan apa yang kita masak. Dan yang kedua, kalau saya ada kata apa pasangan, dah pastilah saya tak nak masak, saya nak suruh pasangan saya buat masak. Saya pasangan. Tapi itulah dia sebenarnya seperti yang cik saya cakap tadi, attitude tu yang bukan ada pada semua orang, tapi kalau kita ada kebolehan tertentu, apa salahnya kita kongsilah dengan sesiapa yang boleh merasa air tangan dan juga mungkin tadi hasil tanaman dan sebagainya. Okey, kalau tadi kan Syafiq, kita tanya Syafiq kan, lelaki berkebun ni nampak seksi ke tidak? Sekarang ni saya nak terbalikkan soalan tu untuk Syafiq sendiri. Adakah Syafiq merasakan bahawa perempuan ataupun wanita yang kuat bercucuk tanam yang berkebun ni seksi? Ya ke tak, Syafiq? Okey, saya ada pandangan saya tersendiri. Okey, kalau dulu bagi saya, bila saya lihat nenek saya berkebun, cara dia tu berkebun dengan
kain batik dengan batik di atas kepala dijadikan penutup untuk menahan matahari dan sebagainya, tutup sampai ke bahu dan sebagainya, tudung dia lah ya. Saya rasa itu sangat seksi ya. Itu untuk nenek zaman-zaman dulu lah ya. Dia turun ke kebun walaupun memakai selipar ataupun kasut boot dan sebagainya, tetapi cara pemakaian lah kita refer ya. Saya rasa sangat sesuatu yang seksi walaupun bertutup semuanya. Seksi bukan semestinya terbuka. Mungkin menutup semuanya juga ada orang yang menganggap itu adalah sesuatu yang seksi. Sebab attire dan juga sebagainya itu mungkin membuatkan kita rasa kagum. Macam saya, kalau saya turun ke kebun, ke laman saya untuk berkebun, saya biasanya dekat kompon sendiri kan, jadi kita pakai seluar pendek, pakai singlet dan sebagainya. Terdetiklah juga dalam hati kalau orang nampak ni, mesti cakap, apa seksinya budak ni. Yalah, tapi mungkin lepas ni Syafiq boleh ikut cara Fahrin Ahmad lah, pakai kain pelikat. Tapi Encik Said yang tersengih, saya nak tahu apa pandangan Encik Said. Betul ke wanita yang berkebun ni nampak seksi di mata Encik Said? Bagi saya akan kata selalunya rare orang wanita yang berkebun ni memang kadang-kadang saya tengok ada 2-3 minggu lepas saya baca seorang adik perempuan umur 18 tahun angkat sawit yang berat 60 hingga 70 kilo satu tandan tu. So itu tenaga dia memang tenaga, saya rasa memang tenaga luar biasa yang boleh nampak dari situ kesungguhan dan keseksian dia dari segi effort dia bekerja untuk keluarga. Saya rasa itu benda yang salah satu yang lain daripada yang lain lah. Kalau tengok kadang-kadang orang wanita dia nak yang OOTD, outfit of the day, tapi adik tu dah tak kisah, dia just tak pergi pakai apa yang ada, tak pergi tolong keluarga dia. Saya rasa kat situ memang itu saya punya persepsi ataupun pandangan tentang wanita berkebun seksi atau tidak. Sebab saya rasa apabila dia orang bercucuk tanam dan dia orang boleh berkongsi apa macam Saudara Syafiq katakan tadi, itu merupakan salah satu definisi bagi saya memang nampak ciri-ciri kewanitaan kat situ. Macam Yusugi katakan tadi itulah, seksi itu terlalu subjektif. Sama macam kecantikan, beauty lies in the eyes of the beholder. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Tapi terima kasih kami nak ucapkan kepada Encik Said Saleh dan juga Kal Syafiq atas perkongsian pada hari ini kan Sugi. Banyak juga lah, walaupun santai macam saya katakan tadi, tetapi memberi kita input juga. Betul tu. Dan Encik Said, selepas ni Yana akan ke Encik Said untuk buat internship, dia nak tanam tauge. Taklah, kesilapan yang saya buat hari tu, tauge tu, biji tu, okey, dia punya benih tu, saya tak spray air. Sebab tu dia tak naik. Sebab tu awak kena belajar daripada Encik Said dan juga Kal Syafiq. Baik, terima kasih kedua-duanya. Terima kasih, jaga diri. Assalamualaikum, salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Jadi dah terjawablah sudah Sugi. Seksi itu sebenarnya bukan hanya apa yang dipakai, bukan hanya apa yang ditonjolkan pada waktu itu, berkebun ke tidak ke, tetapi lebih kepada ciri-ciri seperti kesabaran, menolong orang lain, berbudi dengan tanah. Lepas ni saya nak baca komen-komen anda di Facebook sebab tak sempat tadi nak baca, tapi sebelum tu kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.